Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan dan puan yang menonton video ini, saya Muhammad Amin Firdaus bin Muhammad Fauzi sebagai wakil kumpulan yang ke-8 ingin membentangkan tajuk faktor persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang menyediakan slide ini ataupun perbentangan ini adalah saya sendiri, Muhammad Amin Firdaus bin Muhammad Fauzi, bernombor metrik 17 DAS 21F 2028. Saya akan membentang bersama rakan-rakan saya, iaitu Muhammad Zafran bin Zainan, Muhammad Alfa Takif bin Abi Khalid, Muhammad Azim Afandi bin Azaman, dan Muhammad Aiman Daniel bin Hazra Azwad. 3, 2, 1. Bahagian saya adalah membentangkan bahagian pengenalan, iaitu yang pertama adalah cabang sains semula jadi yang berkenaan dengan proses dan corak dalam bidang persekitaran. Contohnya di atmosfera, hidrosfera, biosfera dan geosfera. Yang keempat, bumi kerap dipisahkan kepada sfera ataupun persekitaran, seperti sfera utama sebagai atmosfera, biosfera, litosfera dan pedosfera. Yang keempat, penyelidikan kerap bersifat antardisiplin dan menggunakan pendekatan sistem. Yang kelima, Tanah Melayu memiliki iklim dan kedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam. Yang ketujuh, yang keenam, Melayu Deutero merupakan satu bentuk rupawan etnik di seluruh Malaysia, sama ada di Kepulauan Asia Tenggara maupun dikenali di seluruh Malaysia, sama ada di luar negara seperti Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Yang ketujuh, bermula pada penghujung zaman batu sehingga permulaan zaman Kansa. Yang ke-8, masyarakat dari Indochina dan daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung Tanah Melayu. Yang ke-9, dikenali sebagai Melayu Pesisir ataupun Melayu Jati, dan Melayu Dioro mempunyai corak kehidupan yang lebih menarik dan sistematik, iaitu mendiami kawasan pesisiran pantai seperti Winstead 1961. Yang keakhir, telah mempengaruhi jiwa tindakan Melayu untuk tidak bekerja kerana punca rezeki yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fabiani, nombor metrik 17-21F2019. Saya ingin membentangkan tentang masyarakat dan demografa. Berbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti yang bersaingan. Tanah Melayu terdapat 3 etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India di semenanjung. Bumi putera Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain, serta bumi putera Sarawak seperti Iban dan Melanau. Bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian, tetapi juga daripada segi pekerjaan, tempat tinggal. Seterusnya, ekonomi dan pasaran. Masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sendiri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Kerajaan telah menjalankan strategi menyusun semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfa Takif bin Abi Khalid, nombor pendaftaran 17-21F2040. Hari ini saya ingin membincangkan pasal geofizikal laut dan pengenalan. Laut ialah jasad air masa yang terhubung yang meliputi melebihi 70% tajuk permukaan bumi.
Laut ialah menyederhanakan iklim bumi dan berperanan penting dalam kitaran unsur-unsur air, karbon dan nitrogen. Sebagai tempat pelancongan dalam geografi, antaranya Sabah laut digunakan dalam nama-nama lautan yang lebih kecil dan sebahagiannya tujuan pentingnya ialah menjual hasil tangkapan laut seperti Laut Ireland. Sementara contohnya mengeksport dan membekalkan bekalan makanan laut secara segar dan juga sejuk beku di sekitar itu. Air yang paling banyak di dalam air menjual barang hiasan yang terbuat daripada mutiara yang bernama silver lip. Airnya juga mengandungi magnesium. Seterusnya, kepentingan laut, sulfat, kalsium, kata laut dan banyak kepentingan laut ni ada banyak sebanyak dalam kepentingan minit. Contohnya ialah mendatangkan sumber makanan, iaitu sebagai sumber pendapatan kepada para nelayan dan sebagainya. Air cetek. Yang ketiga ialah sumber perikanan seperti di kawasan permukaan di Sabah dan Kemaman di keadaan perlahan tetapi stabil di serata lautan. Akhir sekali, pasang surut naik turun aras laut yang secara amnya 2 kali sehari disebabkan oleh putaran bumi dan kesan gravitasi bulan yang mengorbit dan kepada takat kurang matahari. Tajuk seterusnya ialah sosioekonomi. Sosioekonomi ialah sebagai contoh, sebagai tempat pelancongan antaranya Sabah dan Terengganu. Sabah dan Terengganu dalam tujuan pentingnya ialah menjual hasil tangkapan laut. Contohnya mengeksport dan membekalkan bekalan makanan laut secara segar dan juga sejuk beku di sekitar dunia. Selain itu, menjual barangan hiasan yang terbuat daripada mutiara yang bernama silver lip. Seterusnya, kepentingan laut. Kepentingan laut ni ada berbanyak contoh dan kepentingan. Contohnya ialah mendatangkan sumber makanan, selain itu sebagai sumber pendapatan kepada para nelayan dan sebagainya. Yang ketiga ialah sumber perikanan seperti di kawasan sempurna di Sabah dan Kemaman di Terengganu. Kepentingan laut ini ialah sumber air utamanya kepada kehidupan di bumi. Selain itu, jalan perhubungan dan pengangkutan. Seterusnya, kawasan rekreasi dan akhir sekali penyedahan suhu. Sekian dari saya. Persekitaran geofizikal. Apa itu geofizikal? Suatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Yang kedua, geofizikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan peradaban besar dunia, China dan India melalui kegiatan perdagangan. Yang ketiga, sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Yang keempat, peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Yang kelima, bermula pada penghujung zaman batu dan permulaan zaman gangsa, masyarakat dari Indochina dan daerah lain telah berhijrah ke semenanjung Tanah Melayu dan kelompok dikenali sebagai Melayu Pesisir, Melayu Jati dan Melayu Deutero yang mempunyai corak kehidupan yang lebih sistematik dan mendiami kawasan pesisir pantai. Yang keenam, melalui Deutero yang membentuk rumpun etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara sebagai Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Filipina. Yang ketujuh, persekitaran Tanah Melayu memiliki iklim dan kedudukan geografi yang terlindung daripada bencana alam. Yang terakhir, suasana ini sebagai tidak langsung telah mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras kerana punca rezeki yang mudah, kerana terdapat hasil daripada tanah yang subur, laut yang kurang bergelora dan hutan yang kaya dengan sumber makanan. Ini akan memustahilkan masyarakat akan ditimpa kebuluran. Kesimpulan, secara umumnya, kedudukan geografi telah memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Contohnya kedudukan geografi Kerajaan Melaka. Malahan, melalui persekitaran geografi, ini juga berlakunya aktiviti perdagangan antara pihak luar. Ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan ekonomi di Tanah Melayu pada ketika itu. Akhir sekali,
dapat membentuk rumput etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara. Contohnya, Melayu Yutron. Tanah tinggi, kawasan pegunungan atau menara yang tinggi. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan pegunungan yang tinggi. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan berbukit, biasanya 500 hingga ke 600 meter. Contohnya, gunung dan bukit. Ciri-ciri yang mempengaruhi binaan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, bentuk. Berbentuk cerun curam dan mempunyai ketinggian melebihi 500 hingga 600 meter, di mana jumlah penduduk yang kurang. Contohnya, sektor manusia ialah sektor pertanian, sektor pelancongan dan sebagainya. Yang kedua, iklim. Persekitaran yang sejuk disebabkan oleh ketinggian yang agak tinggi dan juga yang sesuai dijadikan sebagai tempat beriadah. Contohnya, Gunung Kinabalu, Gunung Jerai dan sebagainya. Yang ketiga, diliputi dengan hutan tropika yang mempunyai berbagai-bagai jenis flora dan fauna. Contohnya, aktiviti manusia ialah pembalakan, perkemahan dan sebagainya. Contoh-contoh tanah tinggi yang terkenal di Malaysia. Yang pertama, tanah tinggi Cameron. Yang kedua, tanah tinggi Genting. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Daniel bin Hazal Aswad. Nama matrik saya 17DS21F2020. Seterusnya ialah kesan kemajuan di tanah tinggi jika etika dan peradaban diterapkan dengan baik. Kesannya dapat memajukan sektor ekonomi negara. Contohnya, dapat memajukan peluang pekerjaan dalam sektor pertanian. Seterusnya, dapat mengembangkan maju sektor pelancongan negara Malaysia. Dengan etika dan peradaban yang baik, sektor pelancongan dapat giat aktif dengan kedatangan pelancong-pelancong ke tanah tinggi di Malaysia. Contoh kawasan menarik di tanah tinggi ialah hutan tropika, taman permainan, ladang buah-buahan dan sebagainya. Terakhir sekali ialah penutup. Semua orang boleh menggunakan semua sumber-sumber jadi yang lebih besar terhadap alam sekitar, dan manusia dapat memahami persekitaran dengan lebih baik dan mendalam serta mampu menilai sumber dan peluang yang dapat diperolehi daripada persekitaran. Check out